Okay, so hari ni kita nak buat kimono cardigan. Barang-barang yang kita perlukan dua sahaja. Pertama, 2 meter kain. Tak kisah bidang 45 atau bidang 60. Yang kedua ialah kun, okay? Atau nama bahasa Inggerisnya bias tape. Tak kisah cotton bias tape ke, satin bias tape ke, tak kisah. Yang penting belilah yang sama colour dengan kita punya kain, okay? So benda ni boleh dapat di kedai barang jahit. Kalau siapa yang tak ada kedai barang jahit kat rumah dia, boleh beli online. Nanti saya akan letakkan link kat bawah. Benda ni murah je, biasanya RM1 je harga dia. Okay, so kalau dah beli online tu, beli je lah terus banyak-banyak colour, okay? Supaya jimat postage. Okay, so jom kita start. Pertama sekali, kain kita akan lipat dua secara menegak lah. Sama macam kita bila nak potong kain kan, menegak macam tu. Kalau beginner tak tahu kain tu nak potong lipat menegak macam mana, ni nampak tak, ini bahagian tepi kain kita yang ada bulu-bulu kan, yang biasa dia ada print jenama kat situ. So kita lipat dia macam ni, okay? Lipat dia menegak macam tu. Okay, so siapa yang pakai bidang 45, lipat terus dua. Lipat dua macam kita lipat kertas tu, lipat dua. Kalau siapa yang pakai bidang 60 macam saya, kita nak lipat dua jadi 45. Okay, so ambil tali tape ni. Okay, 45. Okay, ni 45 kan, kita lipat dua tape ni dekat 45. So kita dah bahagi dua, tak payah pakai kalkulator. So 45, so dapat 22,5. So 22,5 kan, kita letak kita punya yang hujung ni dekat lipatan hujung ni, okay, yang macam ni. Kita kita ukur dia macam tu. Okay, so nampak tak, dia ada lebih lagi dalam 1 inci. So kalau nak kurangkan dia, kita tarik lagi ni, tarik lagi lipatan kita ni sampailah ukuran yang kita nak. Okay, so saya malas dah nak adjust sebab saya main lipat je tadi tu. So saya malas nak adjust, saya biarkan je. Okay, dah saya lipat dua ke sana, kita akan lipat dua ke sini pula. Macam tu, okay. So dia akan jadi empat lapis. So kita lipat dua. Okay, berapa banyak kita nak lipat dua ni, berapa panjang dia. Okay, sekarang ni kita nak lipat dua. Tadi kita lipat ke sana 45 bahagi 2 kan. So lipat ke sini ialah berapa labuh baju yang kita nak. Kalau macam saya buat baju yang betul-betul bawah paras punggung kan, 26 tu macam labuh biasa-biasa je. Okay, okay, so lipatlah 26. Okay, lipat. Okay, dah lipat tu, nampak ni sampai sini kan lipatan. So ukur lah, ukur dari sini sampai sini, dapat tak 26. Okay, ni saya baru dapat 23. So kita tarik lagi dia. Okay, so ukur lagi lah. Okay, dapat 26. Dah dapat 26. Tapi dekat bawah nanti kita kan nak kelim dia kan, lipat kelim kat bawah. So ikutlah, kalau nak 1/2 inci tambah lagi 1/2 inci. Kalau nak kelim 1 inci tambah 1 inci. So saya tambah lagi 1 inci lah. So kita ukur balik, dapat tak 27. Okay, dah dapat 27. So okey lah kan. Okay, dah settle. Okay, lepas tu kita dah lipat macam ni. Ambillah pembaris ni, kita ratakan kita punya kain. Okay, okay, kita ratakan kita punya kain. Dah rata. Okay, kalau yang tak nampak, kain ni warna terang so tak nampak, tapi saya punya lipatan tu kat sini. Okay, so pertama sekali ambil kita punya ukuran punggung kita. Okay, punggung bahagi 4. So contoh punggung 40, bagi 4 dapat 10 kan. So dari sini tepi ni, okay, tak baris, tanda 10. Okay, tanda 10 sepanjang ni Okay, so kita cantumkanlah 10 ni. Okay, so ini garisnya, saya dah tanda punggung bahagi 4 dekat sini. Garisan ni tak payah sampai atas sangat pun. Okay, seterusnya dekat sini boleh turunkan 10 inci. Okay, dari sini, tapi garisan ni selari lah daripada garisan punggung kita tadi tu. Sini 10 inci turun ke sini. Okay, tanda macam ni. Allah Fatah. Okay, tanda macam tu. So dah tanda macam tu, boleh teruskan 10 inci ni. Boleh terus garis lurus ni So saya letak dekat sini supaya kita punya garisan ni lurus. Sebab tu kita guna baris L ni, letak kat sini. So kita dapatlah selari lurus 10 inci sampai ke habis, tanda sampai ujung. Okay, so nampak tak?
Siapa yang rasa macam tak cukup 10, ikutlah nak tambah 10.5 pun boleh. Okay, so kepada siapa yang tak nampak gambaran lagi, inilah badan kita, ini ialah tangan kita. Kimono memang besar kan, so tangan dia besar macam tu lah. Kalau siapa nak besar lagi boleh, daripada tanda 10 ni besarkan ke bawah macam tu, ikut berapa tak kisah. Yang terakhir sekali, kita ambil pembaris curve ni, kita curvekan ketiak kita ni pembaris L ni kita curvekan ketiak kita. Dah macam tu, curvekan dia. Okay, siapa yang pakai bidang 60 tu jangan lupalah tanda kat sini tadi kita lipat berapa? 22.5 tu kan. So tanda kat sini. Kalau siapa yang bidang 45 tu gunting je dah sampai habis. So kita dah dapat dah. Ni tangan, ni ketiak, ni badan kita. Okay, sekarang kita dah boleh gunting dah. So kita akan gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kalau siapa yang pernah tengok video saya selalu cakap kalau kita nak gunting mesti ada basi kan. Tapi kimono cardigan ni saya tak letak basi sebabnya kita akan jahit dia satu tapak saja. Sebab kita buat ketiak dia curve macam ni, kita tak boleh buat basi dia besar-besar. Kalau tak nanti ketiak ni bersimpul. So kita kena buat ketiak dia satu tapak saja. Dan tangan dia memang dah longgar lah. Lepas tu ponggong ni kita dah bagi 4 ni memang ngam-ngam saiz kita. So bila cardigan ni kita kan tak lipat, kita kan tak tutup badan kita dekat tengah tu kan, kita buka. So kalau baju tu dia tak perlu nak besar-besar pun, dia tak perlu nak ada basi-basi macam tu. Okay, so saya just ikut je. Okay, step seterusnya kan dekat sini kita kan dah lipat ni kan, dia kan lipat ni. So kita tanda tau, kita ambil kapur, kita tanda je dekat lipatan ni, bagi dia ada tanda lah macam tu. Okay, dah tanda tu kita buka dia. Okay, nampak tak? Ni ada line tengah macam tu. Daripada tanda ni ambil pembaris. So sekarang ni ini adalah badan depan, ini badan belakang tau. Okay, mula-mula kita tandakan dulu 2,5 inci. Okay, macam ni 2,5 inci tau. Okay, nak buat 3 inci pun boleh juga. Okay, tu saya tanda 2,5 inci. So sekarang ni ini ialah badan depan, ini badan belakang tau. So kalau badan belakang, dia punya leher kita turun 1/2 inci. So kita tandalah 1/2 inci. Okay, dah tanda 1/2 inci, gariskan. Okay, settle kan. Okay, untuk badan depan pula, dia punya leher kita straight je. Kita buat 2,5 inci kan, kita straight sampai bawah. Okay, fungsi kita garis straight ke bawah ni, inilah kita punya belahan hadapan dekat cardigan kita. Nanti kita akan potong, so dia akan terbelah lah dekat situ. And then jangan lupa dekat leher belakang kita kena curvekan dia. Okay, leher depan tak ada curve sebab kita potong straight macam tu je. Bahagian menggunting dah settle. So sekarang kita nak bentangkan baju ni, jadikan dia kimono cardigan lah. So masa bentangkan ni jangan panik sebab masa saya first time nak try buat kimono cardigan ni, saya pun panik macam saya nak rasa macam saya salah potong. Tapi sebenarnya takkan salah kalau anda ikut daripada first. Okay, bentang yang elok, tengok kalau yang belahan tu dia badan kiri dan kanan. Okay, mana satu tangan, bentang je pelan-pelan. So mesti jadi punya. Okay, step seterusnya kita akan jahit. Kita akan jahit dari hujung sini straight sampai ke sini. Okay, since video ni untuk beginner, mestilah tak ada mesin jahit tepi kan. And siapa yang memang tak ada mesin jahit tepi tu, so saya akan tunjukkan cara French seam. Okay, so French seam ialah kita jahit macam biasa. Tapi biasanya bila kita jahit baju, kita akan jahit daripada belah dalam baju lah. Okay, sebelah dalam kan. Kalau kita tengok baju dah siap kan, jahit tepi, jahit dia dari belah dalam kan. Okay, so tapi untuk French seam ni kita akan jahit daripada luar. Maksudnya ni ialah bahagian cantik, ni bahagian kita pakai kat luar. So kita akan jahit di sini dulu. Okay, jahit kat sini. Okay, so sekarang kita nak menjahit. Okay, so jangan lupa ya, kita jahit dari bahagian depan. Okay, bahagian cantik. So ni saya jahit. Okay, kita jahit satu tapak je tau.
So, satu tapak tu maksudnya, ni kan tapak kita kan. So, kain kita ni betul-betul dekat bawah tapak tu. Okay, macam ni. Dia tak terlebih macam ni. Dia betul-betul kat bawah. Macam ni. Okay. Okay, bila kita dah siap jahit, dia macam ni kan. Okay, nampak tak? Okay, dia macam ni. Kita dah siap jahit. So, step terusnya, kita akan terbalikkan dia. Okay. Terbalikkan dia. Macam kita nak pakai dia kan. Macam nak pakai pula. Kita terbalikkan dia ke dalam. Tadi tu bahagian luar. Okay. Bahagian luar. So, ni kat dalam. So, kan kalau kita dah jahit, dia akan rupa macam ni lah. Nampak cantik je kan. Okay, dah bercantum kain tu. Tetapi, ini sekarang dekat bahagian dalam tau. Ni bahagian kain dalam. Bahagian luar yang kita nak pakai tunjuk kat orang tu. Ni luar ni rupa dia masih macam ni. So, apa kita kena buat ialah, kita kena jahit lagi sekali. Okay. Kita jahit lagi sekali. Setengah inci kat sini, straight ketiak sampai ke bawah. So, tujuan kita nak jahit tu, kita nak simpan yang kita punya basi kat luar ni kat dalam. Okay. So, kita akan jahit. Dia akan tutup macam tu. Dia akan simpan basi tu kat dalam. So, fungsi kita jahit tepi untuk kita supaya benang-benang dekat tepi kain ni, dia tak akan terbuka lah. So, bila kita buat teknik French seam ni, kita dah jahit macam ni. Okay. Luar ni dah cantik. Dalam ni pun dah cantik. So, kita punya kain tu, dia tak akan terurai lah benang dia. Okay. So, jom kita jahit. Okay, tengok So, ni dalam. Ni dalam yang tak cantik tu kan. Basi tu. So, kita akan jahit macam ni. Dan simpan dia kat dalam. Okay. So, jahit dia. Jahit dia sama juga. Satu tapak. Okay. So, ini hasil dia dah siap. Okay, ni dari luar kan. Dalam dia akan macam ni lah. Okay. Nampak tak? Dia cantik je macam tu. Okay. Tengok. Dia cantik je. So, kita punya kain tu tak terbuka lah macam tu. Luar dan dalam dia cantik. So, itulah teknik French seam. Okay, kita dah siap jahit badan kita. Kiri dan kanan kat tepi ni. Seterusnya kita nak jahit dia punya depan ni lah. Kita punya belahan badan ni. Kita nak kemasan dia. So, inilah fungsinya kita nak guna bias tape ni ataupun nama dia kun. Kita nak kemaskan dia dekat sini, okay? So bias tape ni kalau perasan dia ada macam ni kan. Okay, dia ada lipat dua macam ni. So, macam ni kita nak jahit bias tape. Ini ialah kain kita bahagian hadapan tau. Ni bahagian cantik. Kita akan jahit dari luar. So, kita letakkan bias tape kita ni dekat sini. Buka sebelah ni. Samakan macam ni dengan kita punya kain tu. Dan kita akan jahit dekat ni. Longkang ni, okay? Dekat sini. Kita akan jahit dekat sini. Okay. So, jahit dia. Kita akan start daripada sini. Jahit cantum sampai dekat leher ni. Jahit terus sampai bawah lagi sebelah ni. Dekat sini kita nampak curve. Tapi bila kita jahit nanti, kita akan buka dia. So, dia akan nampak tegak je macam tu. Okay? So, don't worry. So, ini kita buka dia. Dan kita letak kat sini. Okay? Lepas tu kita akan jahit dekat longkang ni Okay, so kita dah siap jahit kun ni tadi kan. Okay, kita cantumkan dia macam ni. Next step ialah kita lipat kun ni ke dalam tau. Okay, kita lipat dia ke dalam macam ni. Lepas tu kita jahit kat sini. Okay, kita jahit kat sini. So, bila daripada luar, tak nampak apa-apa. Okay. So, saya tunjukkan.
Okay, so saya dah siap jahit kun. Okay, ni rupa dia. Okay, ni daripada luar kan, nampak? So, dalam dia macam ni. So, itulah kemasan kita dekat dia punya, itulah, kat belahan dia. Okay. So, daripada luar macam ni. So, dalam dia macam ni. So, make sure kain tu samalah warna dengan kun. Okay, so bila dah sampai sini, dah nak siap dah. Okay, so next step, the last step sebenarnya. So, kita just kelem dekat bawah ni. Okay, so disebabkan kita tak ada mesin jahit tepi kan, so kita lipat 2 kali tau. Kalau kita lipat sekali, yang belahan kain ni dia tiba terurai. So, kita kena lipat 2 kali. Tadi saya tambah 1 inci kan, so kita kena lipat setengah inci. So, total dapatlah 1 inci. So, kita lipat di sepanjang jahit tu. Kita lipat 1 inci. Lipat straight sampai habis. Dekat kita punya lengan pun sama, hujung tangan ni. Okay, ni hujung tangan. Sama juga, kita lipat 2 kali. Okay, lepas tu jahit. So, ni cardigan kita dah siap. Okay, so detail dekat leher dia macam ni. Okay, tengok. Kalau kita pakai kun ni, dia lagi senang nak kemas lah. Okay, sebab kun ni nampak, ni dekat bahagian yang lekuk pun okey je. Okay, so dia macam ni. And then kita tengok kat dalam dia. Okay, so ni detail dekat dalam. Bucu dia macam ni. And then ni kita punya French seam tu.